Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izari bin Faisabi. Saya akan menceritakan buku yang bertajuk Dua Ekor Anak Kambing. Pada zaman dahulu ada dua ekor anak kambing. Seekor kambing berwarna putih dan seekor lagi berwarna coklat. Mereka bermain dan makan bersama-sama di lembah. Pada suatu hari, mereka membuat keputusan untuk mencari tempat baru untuk bermain. Namun begitu, kedua ekor kambing itu menjumpai kawasan rumput yang segar. Namun begitu, mereka di seberang anak sungai. Ada titi sempat melintasi anak sungai. Kedua ekor kambing itu mahu menyeberangi dari arah yang berbeza. Kambing putih mula menyeberangi titi. Pada masa yang sama, kambing coklat juga menyeberangi titi dari arah sana. Kedua ekor kambing itu terada-ada nampak di antara satu sama lain. Titi itu terlalu sempit untuk mereka menyeberangi dengan waktu yang serentak. Kedua ekor kambing itu menolak di antara satu sama lain. Mereka pun hilang keseimbangan. Malangnya kedua ekor kambing itu terjatuh dalam sungai. Pengajarannya ialah lebih baik mengalah daripada berdegil. Tamat. Okey, terima kasih diucapkan kepada Izu daripada kelas 3 Abu. Apa cerita yang diceritakan tadi? Anak kambing jatuh titi. Bukan. Anak kambing? Berekor anak kambing. Okey, seterusnya dengan sukacitanya cikgu menjemput peserta yang kedua, iaitu adik Muhammad daripada kelas 3 Abu Hurairah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nadilan pada pengurusi majlis para hakim yang adalah dibijakkan guru-guru yang saya hormati serta akan datang sekali. Nama diri Muhammad bin Muhammad Sukir Bika Abu Hurairah kelas 3 akan menyampaikan sebuah kisah Nabi sebagai pedoman untuk dihayati. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Kalau dengan lagu ini, mesti para hadirin dapat meneka apa tajuk cerita saya. Ya, betul. Kisah saya adalah kisah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita kaki dari kota Mekah ke kota Madinah. Kawan-kawan, perkembangan Islam di kota Mekah meningkat
dan orang kuat Mekah lancarkan serangan hebat terhadap Muslimin Mekah. Ada yang diseksa dan dibunuh kerana pertahankan Islam. Oleh kerana keadaan yang begitu mencabar, mereka telah diarah oleh Rasulullah supaya berhijrah ke Madinah atas perintah Allah. Lalu berhijrahlah Muslimin Mekah. Namun begitu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih lagi berada di Mekah menunggu perintah Allah supaya berhijrah bersama-sama beberapa orang sahabat baginda, iaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad mendapat keizinan Allah, barulah Hijrah itu perjuangan, hijrah itu pengorbanan. Okey, begitulah cerita tentang penghijrahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh adik Muhammad daripada kelas 3 Abu. Okay, seterusnya majlis mempersilakan peserta yang seterusnya, adik Hannah Khalijah daripada kelas 3 Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hannah Khalijah Rosisaha. Saya dari kelas 3 Abu Hurairah. Hari ini saya akan ceritakan kisah batu belah, batu bertangkup. Melati kutung tumbuh melata, sayang merbah di pohon sembah. Salam sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Pada suatu hari, Mak Tayu berasa teringin untuk makan telur ikan tembakul. Maka dia pun pergi ke sebuah sungai yang berhampiran rumahnya. Mak Tanjung bernasib baik kerana mendapat menanggut seekor ikan tembakul. Dengan perasaan yang gembira, dia pun membawa ikan itu pulang ke rumah dan berpesan kepada Melur supaya memasak gulai. Melur, bekal, kamu makanlah ikan itu dulu. Tetapi tinggalkan telurnya sedikit untuk ibu ya, kata Mak Tanjung sebelum keluar ke rumah. Di rumah pula, Melur sudah siap memasak gulai. Bekal rasa sangat lapar. Lalu Melur memberikan sedikit telur ikan. Bekal makan dengan gelojoh. Setelah habis, dia meminta lagi.
Lalu pasal menghentakkan kakinya ke lantai kerana mahukan telur yang disimpan untuk ibunya. Melu merasa kasihan lalu memberikannya sedikit telur ikan tembakau yang disimpan untuk ibunya. Selepas seketika, Mak Tanjung pun pulang ke rumah sambil teringat telur yang dimakan oleh ibunya nanti. Apabila ditanya tentang telur tembakau itu, Pekan mengatakan bahawa Melong mengatakan bahawa Pekan telah makan semuanya. Mak Tanjung yang berkecil hati itu terus berkata sambil tersesak-sesak, "Sampai hati kamu berdua." Mak Tanjung yang ambil hati itu terus berlari ke dalam hutan. Melu dapatkan mengejar ibu mereka sambil ruang-ruang. "Ibu, janganlah pergi." Ibu mereka tidak mahu mendengar kata-kata anaknya lagi. Mak Tanjung pun berlari sampai di batu belah yang terbuka mulutnya dengan luas. Mak Tanjung pun berkata, "Batu belah, batu bertangkuk, makanlah aku, tangkulah aku. Anak-anak aku tidak sayangkan aku lagi." Mak Tanjung pun melompat masuk ke dalamnya. Dengan cepat dia bertangkuk. Darah itu mengalir di mulutnya. Apabila Melu dapatkan tiba di situ, ibu mereka sudah tiada lagi. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada adik Hana Khalidah daripada kelas 3 Abu. Perhatian kepada semua murid, terutama murid lelaki yang berada di hadapan pentas utama. Sekiranya awak lihat kawan-kawan awak membuat persembahan bercerita, tolong fokus dan bagi kerjasama, jangan buat bising. Terutama Ridwan bin Iskandar. Okey, seterusnya saya menjemput peserta yang keempat yang diimport khas daripada India. Dipersilakan adik Wan Nusaibah daripada kelas 1 Abu Bakar.
Terima kasih diucapkan kepada adik Wan Nusaibah dengan ceritanya Mulut Raja yang Busuk dan juga Bunga Cingkeh. Okey. Seterusnya majlis menjemput Safra Almia daripada kelas 3 Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safra Almia binti Muhammad Abdul dari kelas 3 Zubair. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang bertajuk Ashabul Kahfi. Kawan-kawan pernah dengar tak tentang Ashabul Kahfi? Kalau saya nak tahu siapa Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi adalah 7 para pemuda yang diberi taufik, ilham dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehinggalah mereka beriman dan mengenal Tuhan mereka. Mereka tidak mengamalkan cara hidup masyarakat ketika itu. Mereka tidak menyembah berhala. Mereka tidak meminum air arak. Malah, mereka tidak melakukan maksiat dan syirik. Oleh kerana mereka tidak mengamalkan ajaran Prophet itu. Ashabul Kahfi dicetak hebat oleh pemimpin yang zalim dan kejam. Lalu, dengan ilham dari Allah, mereka mengasingkan diri untuk pergi ke sebuah gua untuk menyuruh. Setelah mereka sampai, mereka berdoa seperti yang dicatatkan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah semasa pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk kami dalam urusan kami. Sadaqallahul azim. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan diri. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kali di bumi bersejarah ini. Iya kawan-kawan, 309 tahun mereka tidur. Allah sudah membolak-balik tenaga mereka supaya darah sentiasa mengalir dan jasad mereka dijaga supaya tidak makan oleh tanah. Setelah mereka bangun, mereka bertanya-tanya berapa lama mereka sudah tidur. Kemudian mereka berasa lapar. Salah seorang dari mereka keluar untuk membeli makanan. Sebaik saja pemuda itu melangkah keluar, alangkah terkejutlah pemuda itu apabila melihat kuda tunggangan mereka dan anjing yang bernama Kitmir yang mulia sudah jadi tulang belulang yang berserakan. Setelah itu, pemuda itu pergi ke pasar untuk membeli sedikit roti. Sekali lagi, terkejutlah pemuda itu apabila melihat keadaan sudah berubah dan wang yang dibawanya lagi sudah tidak digunakan. Pemuda itu pergi berjumpa dengan raja. Raja itu sudah beriman pada Allah. Setelah itu, pemuda itu membawa rombongan raja naiki gunung dan melawat sahabat-sahabatnya. Ashabul Kahfi sudah bebas. Kawan-kawan, sempena bulan kemerdekaan ini, marilah kita ambil pelajaran dan kisah tadi. Pertama, kita perlu sabar dan yakin dan mengatasi semua ujian yang Allah beri. Kedua, seperti Ashabul Kahfi, betapa utuh dan gigihnya mereka dan semangat juang mereka seperti pahlawan Islam tanah air kita. Ketiga, yang tiada apa yang mustahil selagi Allah sebut kun fayakun, jadi maka jadilah, dan janganlah sesekali kita berputus asa. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, terima kasih kepada adik Safra Armia untuk cerita yang sangat-sangat menarik itu tadi. Okey, seterusnya kita akan teruskan lagi bercerita kita dengan peserta yang keenam, iaitu adik Ariana Maisara daripada kelas 2 Ali. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariana Maisara binti Mama Ami dari kelas 2 Ali bin Abi Thalib akan menceritakan kisah Pemburu dan Helang. Alkisah terdapat seorang pemburu mempunyai seekor burung helang yang sangat bijak. Setiap kali dia pergi berburu, pemburu itu mesti membawa burung itu bersama. Pada suatu hari, pemburu itu masuk ke dalam hutan untuk memburu dengan helang kesayangannya. Sebaik tiba di dalam hutan, burung helang pun terbang sambil melihat ke bawah mencari binatang yang diburu oleh tuannya. Tiba-tiba burung helang terbang dengan pantas ke satu tempat melihat reaksi helangnya. Pemburu tahulah bahawa burung helang nampak binatang yang diburu. Apabila ke tempat itu, pemburu nampak seekor pelanduk yang sedang enak memakan buah-buahan hutan di situ. Tanpa disangka pemburu, si pelanduk sedang akan kedatangan pemburu itu lalu menyelamatkan dirinya. Pemburu dan helangnya pun mengejar pelanduk itu yang lari naik bukit dan turun bukit, menyelamatkan dirinya daripada diburu. Pelanduk itu berlari dan terus berlari sehingga tiba di tepi sungai. Ia pun berhenti. Pelanduk itu mula resah kerana ia tidak boleh menyeberang sungai. Akhirnya pemburu pun berjaya menangkap pelanduk itu yang setelah penat mengejarnya tadi. Selepas penat pemburu mengejar pelanduk itu, pemburu mula rasa sangat dahaga dan dia pergi ke tepi sungai untuk mencedok air sungai itu dengan tangan. Apabila pemburu itu hendak meminum air sungai itu dengan tangan, tiba helangnya menepis air di tangan pemburu. Pemburu itu mencedok air sungai sekali lagi. Pemburu helang menepis tangan tuannya sekali lagi. Akibatnya pemburu itu sangat marah lalu memanah ke arah burung helang kesayangannya sedang terbang itu. Burung helang itu pun jatuh menyembah bumi di tepian hulu sungai. Pemburu itu berlari mendapatkan burung helangnya dan mendapati helangnya telah mati dengan matanya yang terbuka. Seolah-olah berkata, "Tuan, kenapa Tuan memanah saya? Apa salah saya?" Tidak jauh dari tempat burung helang itu jatuh, pemburu itu ternampak seekor ular berbisa yang telah mati. Racun daripada ular meleleh masuk ke dalam sungai. Maka pemburu itu sedar mengapa helangnya itu menepis tangannya setiap kali dia hendak mencedok air sungai tersebut. Sesiapa yang meminum air sungai itu pasti akan jatuh sakit kelak. Rasa kesal memanah helangnya pun membuat dalam hati pemburu itu. "Sungguh setia helang aku, maafkan aku helang," kata pemburu itu pada helang yang mati itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada adik Ariana Maisara. Kesian helang tadi. Niat baik helang itu.
Okey, majlis seterusnya tanpa melengahkan masa ingin menjemput adik Aisyah Fitriah daripada tahun 3 Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Fitriah binti Abdul Rahman. Ingin dari kelas 3 Zubair ingin menceritakan sebuah kisah yang bertajuk Sang Kancil dan Sang Monyet. Pada suatu pagi Sang Kancil keluar mencari makanan. Tiba-tiba Sang Kancil ternampak sebatang pokok jambu. Sang Kancil terliur hendak makan buah jambu itu. Di atas pokok jambu itu tinggal seekor monyet. Wahai sang monyet, bagikanlah aku sedikit jambu. Tapi sang monyet enggan memberi buah jambu kepada sang kancil. Kalau engkau nak makan, kau baliklah sendiri, sang monyet berkata dengan sombong. Sang kancil mendapat satu akal dengan membaling monyet dengan sebatang kayu kecil. Apa lagi, kata sang monyet. Sang monyet memetik beberapa biji jambu lalu membaling ke arah sang kancil. Namun sang kancil pandai mengelak. Ha. Sang kancil ketawa dengan gembira. Engkau kena tipu, kata sang kancil kepada sang monyet. Sang monyet terdiam mendengar kata-kata sang kancil. Sekarang aku dapat makan buah jambu, kata sang kancil. Sang kancil segera makan buah jambu itu. Pandai sungguh sang kancil memperdaya aku, kata sang monyet di dalam hatinya. Sang monyet berasa malu. Pengajarannya, janganlah kita berasa sombong, kelak malu diri sendiri. Bunga kenangan di atas kuku untuk saling banteng jawab. Apa guna sombong dan takabur dan tiba-tiba binasa. Sekian wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada adik Aisyah Fitriah. Seterusnya kita akan teruskan lagi pertandingan bercerita dengan peserta yang ke-8 iaitu adik Irdina daripada kelas 1 Abu Bakar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar, Puan Guru Besar, yang dihormati guru-guru, para hakim bijaksana, serta rakan-rakan sekalian. Saya Nur Irdina Nadira binti Muhammad Izhar dari kelas 1 Abu Bakar. Berdirinya saya di sini adalah untuk berkongsi mengenai sejarah kemerdekaan
merdeka. Malaysia merdeka pada tanggal 31 Ogos 1957. Kawan-kawan pernah dengar lagu ini tak? Tanggal 31 bulan 8 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Pengumuman rasmi telah dilakukan oleh Tuanku Abdurrahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Laungan telah dilakukan sebanyak 7 kali di Stadium Merdeka. Merdeka! 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 Setelah hari ini yang dikasihi sekalian, budaya kita juga dikenali sebagai Dalai Gemilang. Terdapat 4 warna pada Dalai Gemilang dan ada maksudnya yang tersendiri. Kita sama-sama. Merah membara semangat wajah, putih membersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara, hidup perpaduan kami semua. 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia. Himalaya itu supaya berdaulat, perpaduan ketaatan, aman bumi raya Malaysia. Marilah bersama-sama kita jaga negara kita yang kita cintai ini. Akhir kata, cintailah Malaysia. Saya sayang ke Malaysia. Anda bagaimana? Bunga raya, bunga kebangsaan, warna yang cantik, merah menyala. Bersama kita sambut kemerdekaan. Bersatu kita, keluarga Malaysia, teguh bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sangat bersemangat ya semua. Kalau Ustaz minta kamu nyanyi, boleh nyanyi tak? Okey. Ingat lagu Merah Mubara Semangat Wajah. Kuning berdaulat payung negara. Okey, terima kasih semua anak-anak secara Umi. Seterusnya majlis ingin mempersilakan. Masih bersemangat nampaknya. Okey, sekejap lagi kita sambung nyanyi boleh? Majlis seterusnya menjemput adik Qurratul Ain Najiah daripada kelas 1 Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurratul Ain Najiah binti Abdul Jabbar. Saya dari kelas 1 Abu Bakar. Hari ini saya akan berceritakan kisah Sang Kaisar dan Tali Pinggang Sakti. Pada satu hari
berjumpa dengan buah-buahan untuk dimakan. Ketika sang kaisar merayau-rayau, dia terkejut melihat ular tawar sedang tidur di bawah pokok besar. Aku mesti berhati-hati, jika tidak aku akan dimakan. Ketika sang kaisar berjalan, dia terkejut melihat banyak haiwan lari bertempiaran. Lari sang kaisar, sang harimau sudah mengamuk dan hendak makan kita semua. Derik sang anak. Tiba-tiba sang harimau sudah berada di depan sang kencing. Malang sungguh nasib kau sang kencing. Aku dah lama tak makan kau, kata sang harimau. Wahai sang harimau, kalau kau makan aku, kau akan rugi. Mengapakah kau kata begitu? Begini, tentu kau bercita-cita mahu menjadi raja di baiknya. Aku ada manusia sakti yang akan menjadi raja selepas memakannya. Wah, hebatnya, di manakah manusia sakti itu? Aku beri, tetapi kau mesti melepaskan aku dahulu. Sang harimau pun melepaskan sang kancing, dan sang kancing terus membawa sang harimau ke tempat ular gawai sedang tidur. Itulah tadi tinggal sakti itu. Wah, hebatnya. Sang harimau terus memegang badan ular kawak. Sang ular kawak itu terus melilit badan sang harimau. Akhirnya sang harimau sudah mati dibunuh oleh sang ular kawak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, cikgu akan menjemput peserta yang ke-10, iaitu adik Khadijah Az-Zahra daripada kelas 1 Abu Bakar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah Az-Zahra binti Khairul Izhar. Saya dari kelas 1 Abu Bakar. Hari ini saya akan menceritakan tentang yang bertajuk kucing saya. Saya ada membela seekor kucing di rumah saya. Dia suka bermanja-manja dan ia bernama Mimi. Ia suka memakai ikan. Ia tidur pada waktu pagi. Ia rajin menangkap tikus pada waktu malam. Rumah saya tiada tikus lagi kerana kerajinannya. Rumah saya tiada tikus lagi. Saya sangat sayang kepada kucing itu. Dan ia sangat comel. Sekian, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada adik Khadijah. Wah, rajin kucing dia ya. Okey, seterusnya majlis ingin menjemput adik Humaira Zahra daripada tahun 3 Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira Zahra binti Muhammad Syahid dari kelas 3 Abu Raya. Hari ini saya ingin menceritakan tentang singa yang sombong. Dalam di hulu pembuka kata, buat hakim hadirin semua, sudi-sudikan dengan cerita singa yang sombong tajuk di bawah. Terima kasih untuk majlis yang saya hormati para hakim yang lagi bijaksana, penjaga masa yang tidak leka dan waktunya, guru-guru dan rakan-rakan sekalian yang terlena sedar-sedarkan, yang tersedah dengar-dengarkan, yang terdengar fikir-fikirkan. Ya, kau nak dengar cerita tak? Ceritanya begini. Dalam sebuah hutan tinggal seekor singa yang sangat sombong. Badan yang besar dan kuat menyebabkan semua haiwan takut kepadanya. Banyak haiwan yang telah menjadi mangsanya. Pada suatu hari, semua haiwan di rimba telah mengadakan satu perjumpaan. Mereka berbincang bagaimana cara hendak meneruskan singa yang ganas tapi sombong itu. Tiba-tiba sang kancil bangun dan bersuara, "Wahai kawan-kawan, kehidupan kita setara, semakin terancam, semakin lama, semakin ramai kaum kita yang telah menjadi mangsa singa yang zalim itu. Pada itu, marilah sama-sama kita berfikir bagaimana cara hendak menyelesaikan singa itu." "Ya, kami sedang membantu," jawab sang badak. "Siapa ada cadangan? Silakan," kata sang kancil. Semua terdiam. Tiba-tiba tebuan bersuara, "Wahai kawan-kawan, biar saya terbangun menyelesaikan singa itu." "Bolehkah kamu mengalahkan singa yang kuat itu, wahai tebuan? Kamu itu kecil dan haiwan yang lemah," kata sang gajah sambil ketawa terbahak-bahak. Haiwan lain juga terketawa sambil memperkecilkan kelebihan tebuan. "Selain saya, siapakah yang berani menawarkan diri?" "Silakan," tebuan mencabar kawan-kawannya. Masing-masing duduk diam. Oleh kerana tidak ada haiwan lain yang berani menentang singa, marilah sama-sama kita menyokong sang tebuan sebagai wira kita, kata sang kancil, dan disambut dengan tepuk yang gemuruh oleh pemuda rimba itu. Pada keesokan harinya, semua pemuda rimba keluar untuk menyaksikan pertarungan antara singa dan tebuan. Tiba di suatu tempat, mereka ternampak singa masih tidur di bawah pokok. Lalu tebuan terbang menghampiri singa. "Hei singa yang zalim, hari ini aku mencabar kau untuk berlawan dengan aku," kata tebuan dengan berani. "Kau nak berlawan dengan aku?" kata singa itu sambil ketawa. "Belum juga, belum tahu. Walaupun aku kecil, tapi dengan azam yang kuat, aku akan dapat menyelesaikan kamu yang besar, wahai singa," kata tebuan dengan penuh semangat. "Baiklah, kalau kau berani, marilah," kata
Tasmah dengan pantas. Tuan terbang meninggi singa. Singa itu berpusing-pusing untuk menampar tuan, tapi tidak berjaya. Tuan terbang meninggi singa. Singa itu tidak lama kemudian singa itu pun menjadi letih. Terbang mengambil kesempatan ini, dia masuk ke dalam lubang singa yang luas itu. Singa itu meraung kesakitan. Dia bersin berapa kali tapi tidak berjaya mengeluarkan tubuhan. Semakin lama, semakin kuat gigitan tubuhan. Tidak lama kemudian singa itu pun mati kesakitannya amat sangat. Semua binatang bersorak kegembiraan mereka menanjung keberanian tubuhan. Ingat ya kawan-kawan, pelajaran yang kita dapat dari cerita ini ialah yang pertama, orang yang besar tidak semestinya kuat dan orang yang kecil tidak semestinya lemah. Yang kedua, kita tidak boleh bersikap malas, berusahalah selagi daya. Yang ketiga, kita mesti berusaha sungguh-sungguh jika ingin berjaya. Mari kita fikirkan, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka baka. Akal yang cerdik dan semangat yang ketat akan dapat mengalahkan kekuatan fizikal. Bunga redap di atas farah, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, itu cerita. Jemaah disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung terkuah, melihat usaha tepi pergi. Salam pisahan untuk semua. Pada lain masa bersuara lagi. Terima kasih. Terima kasih diucap pada adik Humaira Zahra di atas cerita sebentar tadi. Majlis seterusnya ingin menjemput adik Fatimah Humaira daripada tahun 2 Osman. Berlalu, negara kita capai merdeka. Rakyat Malaysia berganding bahu, harmoni bersama negara tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih fungsi majlis para hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan semua. Nama diberi Fatimah Humaira binti Abdul Hanis dari kelas 2 Usman. Dengan nasihat saya pada hari ini yang bertajuk Malaysiaku Merdeka. Kawan-kawan, setiap tahun tibanya hari kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos. Saya tak sabar untuk menyambut hari kemerdekaan kerana saya bangga menjadi anak Malaysia. Kawan-kawan, pada keramat ini, seluruh rakyat Malaysia berbilang kaum bersama-sama menyambut hari kemerdekaan dengan gembira dan rasa cintakan negara. Kawan-kawan, setiap tahun tibanya hari kemerdekaan, saya dan keluarga memasang jala gemilang di depan rumah. Saya teruja melihat jala gemilang berkibar megah. Di sekolah pula, banyak aktiviti disediakan. Ada pertandingan bercerita, mewarna, tanpa
bergemerlap dan bercuti semata-mata. Ingatlah semua, kemerdekaan adalah perjuangan generasi terdahulu untuk keselesaan kita pada hari ini. Marilah kita semua tanamkan semangat dan cintakan negara dengan penuh rasa bangga. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada adik Fatimah Humaira daripada kelas 2 Osman. Peserta yang seterusnya merupakan satu-satunya peserta daripada kelas tahun 6 dan peserta terakhir bagi lelaki. Cikgu cukup-cukup terharu dan rasa bangga sebab ada juga wakil daripada kelas tahun 6. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu akan menjemput adik Akil Aminuddin daripada kelas 6 Muaz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Saya Akil Aminuddin mewakili kelas 6 Muaz ini menyampaikan sebuah kisah tentang seorang tokoh yang penting dalam mencapai kemerdekaan bagi negara kita. Ramai tokoh-tokoh hebat yang berjuang untuk memerdekakan negara dari tengkaman penjajah. Mereka sanggup bergadang nyawa untuk menuntut kemerdekaan negara kita. Siapakah tokoh yang akan saya cerita ini? Tak lain tak bukan ialah bapa kemerdekaan kita, iaitu Tunku Abdul Rahman. Beliau juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Kawan-kawan, mari kita berkenalan dengan Tunku Abdul Rahman. Almarhum Tunku Abdul Rahman putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah dilahirkan pada tanggal 8 Februari 1903 di Tangga, Alistar Kedah. Beliau merupakan putra kepada Sultan Kedah, iaitu Sultan Abdul Hamid Halim Shah, dan bundanya bernama Cik Menyalara. Beliau meninggal dunia pada 6 Disember 1990 di usia 87 tahun. Tunku mendapat pendidikan formal seawal 6 tahun di Sekolah Rendah Melayu di Jalan Baharu, Alistar Kedah, dan kemudian berpindah ke sebuah sekolah kerajaan bahasa Inggeris yang kini dinamakan Kolej Sultan Abdul Hamid. Pada tahun 1919, ketika berumur 16 tahun, Tunku Abdul Rahman mendapat beasiswa negeri Kedah untuk melanjutkan pendidikannya di Universiti Cambridge. Pada 1938, Tunku Abdul Rahman pergi ke England kali ketiga untuk menyambung pelajaran undang-undangnya. Tunku Abdul Rahman ialah individu yang berjaya di dalam pendidikan. Pada 1948 berlaku darurat dan British kembali berkuasa. Walaupun begitu, ia sedikit pun tidak mematahkan semangat pejuang kemerdekaan untuk tanah air kita ini. Tunku Abdul Rahman menaikkan semangat kepada penduduk tanah Melayu apabila tindakannya membentuk Parti Peningkatan. Pada 8 Februari 1952,
1954. Tunku menyertai sekumpulan perwakilan untuk ke London untuk memperolehi kemerdekaan Malaya. Walaupun cubaan pertama tidak berjaya, akhirnya kemerdekaan tercapai apabila setelah melalui beberapa peristiwa. Pada 8 Februari 1996, perjanjian lanjut telah ditandatangani membawa petanda bahawa tanah Melayu akan merdeka. Sekembalinya Tunku dari London, beliau mengisytiharkan tarikh kemerdekaan tanah Melayu, iaitu pada tanggal 31 Ogos 1953. Oleh itu, marilah kita semua memanjatkan kesyukuran kehadirat ilahi kerana kita dapat menyambut kemerdekaan kali ke-65 pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Adik Akil Aminuddin di atas ceritanya tentang Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, Ustaz nak tanya, Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri yang ke berapa? Yang ke? Sama. Okey, Tunku Abdul Rahman berasal daripada mana? Daripada negeri Kedah. Siapa lagi Perdana Menteri daripada negeri Kedah? Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sememangnya negeri Kedah melahirkan ramai tokoh-tokoh negara. Seterusnya, majlis ingin menjemput Adik Alisha Nur Zahra daripada Tiga Abu. Berkenaan Raya Lima. Pada suatu hari, di dalam sungai besar ada berjenis binatang. Dalam ini patutnya ada seekor raja macam rusa. Kura-kura mencadangkan kuda. Kuda boleh berlari pantas. Kuda boleh sampai cepat apabila ada binatang berada dalam kesusahan. Monyet cadangkan kancil, dia kan bijak. Lalu harimau nak bangkit. Ras, mana boleh, aku lagi layak. Tengok kancil itu terlalu kecil. Lalu semua binatang tidak berani untuk menjawab. Harimau pun muncul dan berkata, mana boleh, aku lagi layak lah. Harimau nasibnya pun berlawan. Sampailah harimau kalah. Harimau berkata, tidak, kau masih tidak layak. Kancil lagi layak. Dia kesemua binatang suka kancil apabila ada masalah. Kan macam kau.
Tina pun rasa tersabar. Tina berjumpa dengan kancil. Wahai sang kancil, bertarunglah berakhir. Sang kancil pun setuju. Tina cepat menengkang sang kancil. Tapi sang kancil sedang sangat pantas. Sang kancil melompat atas batu sangat tinggi. Tina pun disembang. Semua binatang bersorak. Cuba lagi Tina pun bangun bagi menengkang sang kancil. Sang kancil dari sangat atas. Sang kancil lompat. Tina pun disebut lagi. Tina kaki Tina dalam kesakitan. Semua berkata, wahai sang kancil, aku mengalah. Tolonglah raja. Sang kancil pun senyum. Sang kancil berkata, wahai sang kancil, kau lah yang layak jadi raja. Dan kita kau kan jadi raja. Dia pun senyum. Keputusan kancil pun setuju. Bye-bye. Okey, terima kasih kepada adik Alisha daripada kelas 3 Abu. Okey, yang bising-bising ni, sekejap lagi cikgu roar kita awak terekam nak. Jadi dia jadi sang singa menerkam anak muridnya. Okey, kita teruskan lagi dengan peserta yang seterusnya, iaitu adik Fatia Azahra daripada kelas 1 Abu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Azahra dari kelas 1 Abu Bakar. Saya cerita tentang kucing. Saya ada kucing satu. Nama kucing saya Napa. Lepas tu saya bagi kucing tu bagi makan. Dan bagi air ke dia. Kasih dia bermain. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada adik Fatia Azahra. Seterusnya, cikgu menjemput peserta yang ke-16, adik Khadijah daripada kelas 4 Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih penghasi majlis, para jemaah arif lagi bijaksana, barisan guru-guru
Khadijah Muhammad Syukri nama diberi. 4 kali ke Nazar dari mengapa kita hajat di hati. Cara kemerdekaan Malaysia tajuk menanti. Kawan-kawan, 1957 bulan 8 kita merdeka. Setelah dijajah oleh orang Inggeris, kami dan Portugis. Pasti kawan-kawan pernah dengar lagu ini kan? Lagu ini merupakan lagu yang sentiasa diputarkan apabila kita ke bulan kebangsaan. Ia menceritakan tentang sejarah kemerdekaan Malaysia. Kawan-kawan, kemerdekaan, apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan dari satu sudut boleh dipahami ialah kebebasan. Kebebasan daripada semua aspek kehidupan. Merdeka juga bermakna bebas dari belenggu kelembahan peribadi dan kerosahan moral. Dalam konteks negara pula, kemerdekaan bermaksud terlepas dari penjajahan, sama ada penjajahan politik, ketenteraan, ekonomi, budaya, informasi dan sebagainya. Kawan-kawan, kehidupan sejahtera dan harmoni yang kita kecapi hari ini tidak akan dapat dirasai jika kalau tidak terik curi pengorbanan pahlawan negara dan orang terdahulu. Mereka berusaha sedaya upaya sanggup berjalan nyawa dari yang bertahan ke tanah Melayu dari penjajah Durjana. Tahun 1511 ini bermula dengan Portugis menawan Melaka diikuti Belanda, British dan Jepun juga. Tanah Melayu dijajah, ditakluk dan dijara. Kawan-kawan, beratus tahun negara dijajah. Rakyat hidup dalam kesengsaraan, ditindas, dibunuh dan diseksa. Ramai yang bangkit mempertahankan negara dari utara hingga selatan, bahkan barat dan timur juga. Mereka mempertahankan tanah Melayu dengan beraninya bangkit menentang antaranya Bersaid, Berjanggut, Datuk Bahaman, Mat Gila, rentak dan ramai lagi. Kawan-kawan, kebangkitan untuk membebaskan negara dari penjajah ini bertujuan bukan setakat dari bangsa bumi putra, tetapi juga melibatkan kaum-kaum lain yang berada di tanah Melayu ketika itu. Usaha tangga kejayaan. Sebab kata pepatah, bulat air kerana pembetul, bulat manusia kerana muafakat. Hasil kesepakatan Tunku Abdul Rahman dan Shinrok dan Biji Sambatan yang membentuk Parti Perikatan telah menampakkan hasil apabila perjanjian London ditandatangani pada 8 Februari 1956 yang membawa kemerdekaan tanah Melayu. Kawan-kawan, tanggal 31 bulan 8 57, merdeka, merdeka, tertanam merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Pengisytiharan kemerdekaan secara rasmi telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka dengan laungan sebanyak 7 kali seperti ini. Merdeka! 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 Rakyat datang beramai-ramai dari selatan negara untuk sama-sama meraihkan kemerdekaan negara kita pada masa itu. Ini sudah 65 tahun negara kita merdeka. Dengan tema keluarga Malaysia Teguh bersama. Marilah kita bersama-sama meraihkan perjuangan mereka yang berjuang mendapatkan kemerdekaan. Ini kerana berjuang mendapatkan kemerdekaan ini bukannya mudah. Semoga Malaysia kekal aman, harmoni dan sejahtera. InsyaAllah. Selamat menyambut kemerdekaan buat semua. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Nampak tu ramai yang tak fokus. Sekali lagi boleh? Merdeka! Merdeka!
Merdeka! Merdeka! Terima kasih diucapkan kepada adik Khadijah dari tahun 4 adik. Seterusnya, majlis mempersilakan adik Amrina Rosyada daripada tahun 2 Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kemerdekaan untuk semua. Nama saya Amrina Rosyada binti Karang daripada kelas 2 Osman Al-Hasan. Dan kita rakyat saya yang bertajuk Kasih Sayang Sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis, berikan juri yang adil dan bijaksana, guru-guru yang saya hormati, seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Sebelum saya membawa hari ini untuk semua menghayati cerita saya ini, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang saya maksudkan dengan merdeka. Pada saya, merdeka ini bukan sahaja bebas daripada penjajahan negara, tetapi jiwa yang bebas daripada perkara-perkara yang tidak sehat. Jiwa yang sehat akan membentuk perbuatan dan lisan yang baik. Imam Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang paling tajam kali di dunia ini? Lalu murid-muridnya menjawab serentak, pedang. Imam Ghazali membalas, ya, itu benar. Tetapi yang paling tajam kali di dunia ini adalah lidah manusia. Kerana melalui lidah, manusia dengan mudahnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Sementara itu, cerita saya pada hari ini berkaitan kasih sayang sejati seorang ayah kepada anaknya yang tidak pandai menjaga lisan atau lidah. Suatu masa dahulu, ada seorang ayah tua yang sangat penyayang tinggal di sebuah kampung bersama anak lelaki tunggalnya. Tak sukun namanya, dan anaknya pula bernama Adil. Adil seorang yang pemarah dan suka menyakiti hati orang, suka memaki orang tanpa sebab. Orang kampung kali-kali memberitahu pasukan untuk menasihati Adil yang sangat biadab berkata-kata itu. Namun kerana kasih sayang pasukan kepada Adil, tak sanggup pasukan melukai hati anak kesayangannya itu. Lalu berfikirlah pasukan hari demi hari untuk menegur Adil dengan penuh kasih sayang. Pasukan mendapat dia. Lalu berkata pasukan kepada Adil, Adil nak ayah, ni ada sedekah aku. Mu tolong ayah takut pagar kayu belakang rumah sehari saja. Dah habis bergalak kat ayah. Dengan taatnya, Adil mula mengetuk paku pada pagar kayu rumahnya. Kerana sifat marah dan tidak sabar yang ada dalam diri Adil,
Abi telah mengatuk lebih dari 1 batang paku sehari. Lega rasa hati Abi dalam beberapa hari sahaja. Habis semua paku diketuk dalam pada pagar kayu rumahnya. Sambil tersenyum. Abi berasa puas kerana dapat selesaikan tugas mengetuk paku dengan lebih cepat. Kalau diketuk sehari sebatang, betul-betul boleh harus cepat ini. Fikir Abi sambil tersenyum puas. Pasukan tidak terperanjat apabila Abi memberitahunya bahawa semua paku telah habis diketuk pada pagar kayu rumah mereka. Sambil tersenyum, pasukan meminta ada lembut supaya Abi mencabut semula paku-paku yang telah diketuk. Sehari sebatang paku sahaja. Abi mula rasa dipermain-mainkan oleh ayahnya sendiri. Lalu tanpa berfikir panjang, Abi mula mencabut semula semua paku dengan rasa marah dan geram. Habis semua paku dicabut dalam tempoh 1 hari saja. Dalam keadaan tercengak-cengak dan kelitiannya amat sangat, Abi memberitahu kepada ayahnya. Ayah, Abi dah selesai dah cabut semua paku. Dah, kalau nak Abi buat apa lagi? Sambil jarinya menunding ke arah pagar kayu yang penuh dengan lubang-lubang paku yang telah dicabut. Lalu, pasukan memegang tangan anak-anaknya yang lembut. Perlahan-lahan pasukan berkata kepada Abi, apa yang Abi lakukan ini sebenarnya adalah diri Abi sendiri. Paku itu ibarat kata-kata Abi selama ini yang kasar, yang kesat, yang biada dan telah menyakitkan hati orang lain. Dan pagar kayu itu pula ibarat hati-hati. Dan pagar kayu itu pula ibarat hati-hati orang yang Abi telah sakiti dengan kata-kata Abi. Wahai anakku, berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatan. Jika sudah melukai hati seseorang, bagaikan sebatang paku diketuk pada kayu. Walaupun sudah dicabut, tetap menjaga kesayang. Maka fahamlah Abi maksud sebenarnya, sedangkan ayahnya meminta dia mengetuk paku dan mencabut semula. Sememangnya semua paku telah tiada, tapi pagar kayu rumahnya penuh dengan lubang-lubang kesan paku yang telah dicabut. Abi rasa amat berasa dan menyesal. Mulai hari tersebut, Abi mula jadi anak yang taat pada ayahnya. Abi mula disenangi oleh penduduk kampungnya. Perubahan diri Abi amat ketara, kesan daripada kasih sayang sejati daripada seorang ayah kepada anaknya. Hati-hati belata kata, ada tiada hati terluka. Setelah bicara indah sang suria, agar menjadi penawar duka. Sekian dulu cerita daripada saya. Semoga sama-sama kita mendapat manfaat daripada cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada adik Amri dan Rosyada bersama paku-pakunya yang jatuh itu. Okey, seterusnya cikgu menjemput adik Marsha Firzana daripada kelas 1 Abu Bakar. Dipersilakan. Sorry.
Okey, perhatian. Okey, pertandingan bercerita sudah hampir ke penghujungnya. Dan kita akan mendengar daripada peserta yang terakhir. Agak-agak kamu, siapakah peserta yang terakhir? Okey, majlis mempersilakan penampilan istimewa adik Anik Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, nama saya Anisin bin Ahmad Ashraf. Hari ini saya mau cerita pasal zaman penjajah. Sekejap. Inilah bangsa kita yang ikhlas berdoa. Tiada dia berpapan untuk ilmu pendidikan. Mata sama manusia pada banyak melawan kita yang sudah mati. Seperti ada keadaan sebagainya. Ingatlah semua. Seperti saja masa zaman penjajah dahulu. Kini kita sudah hidup. Kita sudah hidup aman dan berderita mati. Okey, berikan tepukan gemuruh kepada adik Anik Rizky. Okey, baik. Begitulah tadi, sekian sahaja pertandingan bercerita kita pada hari ini. Okey, seterusnya kita akan menyaksikan